Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah hasanah, iaitu ikutan atau contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh manusia dalam semua aspek kehidupan, kemasyarakatan dan pergaulan. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan keluarga, sakinah, mawaddah warahmah. Acara diselenggarakan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dalam usaha Jabatan Mufti Kerajaan menghidupkan projek memasyarakatkan fatwa, satu sesi forum irsyad hukum diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan di Darul Ifta Jabatan Mufti Kerajaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Sesi forum irsyad hukum bertujuan memberikan maklumat yang jelas, lengkap dan tepat mengenai kepribadian Rasulullah dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan dan menghayati ajaran yang dibawa baginda. Persembahan pentas perayaan terus menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia ke-79. Di Bandar Seri Begawan dimeriahkan persembahan nyanyian yang dianjurkan oleh Live Band Seni Kreatif Production dengan tema Malam Santai Seni Kreatif Production. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan malam kugiran dan nyanyian anjuran kumpulan Kamai Band dari Kampung Kiudang dan Kebia Tutong. Ia mengetengahkan kumpulan kugiran serta penyanyi dari kampung berkenaan. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan persembahan malam retro dikendalikan oleh kumpulan Junior Prince Band. Sebuah persembahan pentas terdiri daripada pemuzik dan penyanyi-penyanyi tempatan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Data Stream Digital Sendirian Berhad membina kerjasama strategik bagi melaksanakan kerjasama yang akan memberi manfaat signifikan kepada masyarakat dan negara. Perkara tersebut dimeterai semasa majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung di Mutiara Exchange Tunku. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Bagi pihak UNISA ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti berkenaan. Manakala Radin Sufri bin Radin Abbasiuni, Ketua Pegawai Eksekutif DST, mewakili syarikat tersebut. Dengan gabungan akademik dan teknologi, kerjasama ini akan membawa impak besar kepada perkembangan bakat, inovasi dan meneguhkan kedudukan negara sebagai peneraju ekonomi digital. Bagi mempromosi dan memperkenalkan peranan Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei, bahagian perpustakaan dan pembelajaran
menganjurkan mini karnival perpustakaan, simposium perpustakaan dan pameran. Majlis perasmian mini karnival berkenaan diadakan kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam ucap tama antara lain menyentuh kepentingan melestarikan khazanah sejarah dalam memastikan kesinambungan identiti nasional. Dibukakan selama 3 hari, acara dihasrat dapat mengangkat peranan perpustakaan sebagai pusat penyelidikan, penyimpanan khazanah warisan bangsa dan sumber ilmu yang sentiasa relevan. Pada sebelah petang, 3 kertas kerja dibentangkan di mini karnival perpustakaan, simposium perpustakaan dan pameran. Kertas kerja penyimpanan khazanah warisan negara, amalan terbaik Arkib Malaysia, antara lain mengongsikan Arkib Negara Malaysia yang melaksanakan pelbagai amalan terbaik yang menjadi rujukan di peringkat nasional dan antarabangsa. Kertas kerja memelihara memori institusi di dalam era digital, peranan perpustakaan Universiti Teknologi Brunei dalam memastikan pengetahuan untuk masa depan, menyelidik bagaimana perpustakaan UTB memainkan peranannya dalam memelihara khazanah sejarah. Sementara itu, Pusat Sejarah Brunei mengongsikan kertas kerja mengenai peranan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei dalam melestarikan khazanah sejarah negara. Untuk makluman semua, Pusat Sejarah Brunei ini mula ditubuhkan pada 26. Sebuah keluarga di daerah Blyth menerima rumah bantuan amal dalam majlis doa selamat dan kesyukuran serta majlis penyerahan anak kunci rumah. Majlis berlangsung di Kampung Tunggulian, Sungai Liang. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blyth. Wakil dari penaja utama pembinaan rumah tersebut, Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad, menyampaikan kunci rumah kepada penerima Dayang Mutirah binti Abdullah. Projek rumah bantuan amal tersebut dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dapat rumah. Siapa nak bersyukur, siapa nak gembira dalam 32 tahun. Syukur, benar-benar syukur. Syarikat Imagine Sendirian Berhad menandatangani perjanjian perkongsian strategik dengan Topan Aquaria Private Limited dan Huawei Teknologi Brunei Sendirian Berhad bagi mempercepatkan perjalanan transformasi digital negara. Hadir Dayang Juliana binti Ali Ahmad, pemangku Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Kerjasama seumpamanya menandakan langkah penting dalam evolusi berterusan syarikat Imagine sebagai penyedia telekomunikasi tradisional ke arah syarikat teknologi dinamik selain komited menyampaikan platform inovatif dan perkhidmatan yang menyokong Wawasan Brunei 2035. Majlis penandatanganan berlangsung di Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya pada lazimnya akan berterusan sehingga hujung bulan September. Keadaan cuaca aktif diramalkan masih berterusan sehingga hari Ahad ini. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak antara 0.4 meter hingga 0.8 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihati orang ramai untuk mengambil langkah awal akan kejadian cuaca aktif diramalkan berlaku.
Konvensyen Pemimpin Belia Brunei kali ke-6 merupakan wadah bagi pemerkasaan belia. Konvensyen berkenaan membolehkan para pemimpin belia meneroka kaedah inovatif dalam menyumbang kepada Wawasan Brunei 2035. Konvensyen memberi peluang kepada para peserta terlibat secara interaktif dalam aktiviti berpasukan yang direka bagi mengukuhkan kolaborasi dan kepimpinan masing-masing. Acara dikendalikan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Pejabat Wawasan Brunei dan syarikat Dynamic Technologies. Tahun ini penaja emas acara syarikat Brunei Fertilizer Industries dan syarikat Methanol Brunei menonjolkan komitmen mereka kepada pembangunan kapasiti belia dan pendidikan. Satu operasi bersepadu dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di salah sebuah rumah di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Momong, Kuala Belait. Hasil pemeriksaan mendapati 39.8 kilogram sayap ayam mentah dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal. Kesemua sayap ayam mentah tersebut dirampas dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengingatkan orang ramai bahawa membawa masuk daging mentah ke negara ini hendaklah disertakan dengan permit import halal daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Sebagai mempersiapkan bakal jemaah haji dari segi fizikal, mental dan spiritual, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji akan menganjurkan kursus asas haji dan umrah tahun 1447 Hijrah 2025 Masihi. Kursus akan merangkumi 6 sesi yang diadakan setiap hari Ahad bermula 14 September. Setiap sesi akan diadakan selama 2 jam bermula pukul 8 hingga 10 pagi dan dikendalikan secara serentak di 7 buah masjid terpilih seluruh negara. Separuh jalan di Jalan Komersial Jaya Setia Brakas akan ditutup sementara hari ini bermula 9 malam. Penutupan sementara itu bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dapat dilaksanakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Separuh jalan di lampu isyarat J47 Jalan Mulaut Kilanas Ban 6 juga ditutup sementara bermula hari ini bermula 10 malam. Para pengguna juga diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan jalan raya serta menghadkan kelajuan yang ditetapkan.